Jabatan Unggun Kreatif. Salam hormat, salam sejahtera. Selamat datang ke audio siar Nyala episod ke-6 bersama saya Nuridah Kamari dan saya Farihan Bahrun, pengasas bersama Unggun Kreatif. Hari ini kami ada tetamu yang cukup istimewa. Orang kata otai sastra atau penulis veteran yang cukup berkaliber ya. Beliau akan membawa kita mengembara merentas masa. Dan masa bukan sebarang masa ya Farihan. Beliau akan membawa kita menjejaki detik-detik penting dalam pensejarahan kesusasteraan Melayu di Singapura dan Tanah Melayu. Dengan tema Semangat Zaman dalam Sastra Melayu Pra-Perpisahan. Jadi sepanjang audio siar ini berlangsung, para penonton boleh memberikan soalan dalam ruangan komen. Ayuh, tanpa membuang masa lagi, kita undang penulis yang dimaksudkan, Cikgu Suratman Markasan. Selamat datang ke audio siar Nyala, Cikgu Suratman, apa khabar? Alhamdulillah, syukur, sihat walafiat. Mudah-mudahan anda berdua juga sihat dan kita dapat meneruskan rancangan ini dengan baik, insya-Allah. Terima kasih Cikgu. Suratman Markasan ialah nama yang tidak asing lagi dalam persada kesusasteraan Melayu di Singapura. Mungkin saya dapat memperkenalkan Cikgu seberingkas. Cikgu Suratman Markasan lahir di Pasir Panjang, Singapura pada 29 Disember 1930. Belajar di Sekolah Kampung Jagoh dan Sepoy Lines. Belajar di SITC, mengajar di beberapa sekolah dan menjadi pensyarah di Institut Pendidikan. Selain daripada bergiat giat menghasilkan karya dalam pelbagai bentuk termasuk esei, cerpen, novel dan sajak, Cikgu Suratman juga aktif dalam persatuan-persatuan kesusasteraan dan pernah menjadi Setiausaha 1 dan Ketua 1 dalam Asas 50. Cikgu Suratman juga merupakan pemenang Sea Right Award pada tahun 1989, Anugerah Tun Sri Lanang 1999, Anugerah Pujangga UPSI 2003, Pingat Budaya 2010 dan Anugerah Mastra 2014. Jadi tokoh bersama kita pada malam ini bukan calang-calang orang. Jadi cikgu, sebelum cikgu bawa kita semua merentas zaman-zaman penting sastra Melayu, mungkin cikgu boleh ceritakan permulaan cikgu bagaimana pendidikan awal, keadaan hidup ketika itu dan suasananya. Silakan cikgu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya adalah keturunan atau keluarga miskin yang tinggal di satu tempat namanya Masak Getah, iaitu barik yang diberikan oleh tauke Belanda yang kilangnya bernama Cressonize Industries yang membuat barang-barang daripada getah seperti pipe-pipe air yang dari getah atau pipe untuk jual petrol, kemudian juga kotak-kotak bateri dan lain sebagainya yang dibuat daripada getah. Dan saya pernah bekerja di situ selepas saya sekolah dalam zaman Jepun 1 tahun. Begitu tak kira-kira permulaan saya dalam zaman Jepun itu. Selain itu, bahawa dalam masa persekolahan itu, dalam zaman apabila BMA, British Military Administration atau administration, saya dalam masa perang tu, ibu bapa saya hantar kami dengan adik saya ke daerah Benot, Johor. Jadi saya tidak menghadapi perang sebenar-benarnya yang berlaku dalam masa kira-kira 3 bulan. Tapi di Johor itu adalah imbasan-imbasan yang berlaku di sana. Setelah saya kembali ke Singapura dan waktu itu keadaan belum tenteram, banyak kekurangannya, bahawa segala macam misalnya kenderaan publik agak kurang. Bagaimanapun di kampung saya yang saya ceritakan di Masak Getah tu, duduknya di Pasir Panjang, Batu Lima, boleh dikatakan anak-anak sebaya saya yang ketika itu saya berumur dalam 11-12 tahun, tidak ada yang pergi ke sekolah.
Ada beberapa orang aja termasuk saya. Kemudian pada masa zaman British Military Administration tu, di kampung saya dengan seorang kawan saya pada bulan April tahun 1964. Kawan saya yang baik dengan saya pun namanya Sufyan Mukhtar. Kami berdua naik bas, kami tinggal di Pasir Panjang. Waktu itu naik bas Hockley yang nanti akan saya ceritakan. Hockley itu merupakan satu mogok yang panjang yang ada beberapa orang dapat cedera dan ada seorang mati. Daripada Pasir Panjang saya naik bas, waktu itu tidak ada konsesi untuk pelajar. Jadi bayaran untuk orang tua dengan budak-budak sama. Dari Alexandra sampai ke Gochachui di kawasan Chinatown itu 25 sen. Dan saya pergi berdua dengan kawan saya. Saya masuk darjah 5, sekolah darjah yang tertinggi di sekolah lain waktu itu. Dan kawan saya masuk darjah 3 aja. Tetapi esoknya apabila kami nak pergi, saya ajak kawan saya tu, dia kata, awak pergi sendirilah. Saya ingat saya tidak mau belajar. Jadi saya nekatlah pergi sendiri, minta izin dari ibu bapa. Saya mula bersekolah tahun saya katakan tadi 64, bulan April sampai bulan September ada peperiksaan untuk menjadi guru. Gambarkan kita baru berapa bulan belajar ada peperiksaan. Belajar daripada sekolah lain tidak ada seorang yang berjaya. Tetapi kata guru saya iaitu Cikgu Ahmad Palil, dia kata bulan 11 akhir atau awal Disember akan ada satu lagi peperiksaan untuk menjadi guru. Jadi ada 5 orang pelajar daripada sekolah Melayu lain masuk peperiksaan menjadi guru dan akhirnya kami diberitahu pada bulan Disember pertengahan hanya 3 orang daripada pelajar di sekolah Melayu lain yang duduk dalam darjah 5. Saya, seorang kawan saya, Khairun Suhaimi dah meninggal. Muhammad Ali Kadir saya tak tahu apakah masih hidup ataupun tidak. Dan akhirnya saya menjadi guru pelatih. Mengajar di Pasir Panjang Primary yang dari rumah saya kira-kira dalam 2 batu setengah, iaitu batu 7 Pasir Panjang, saya duduk batu 5. Dan dalam bulan Ogos ataupun September ada peperiksaan untuk guru-guru yang belajar seminggu sekali di Sekolah Melayu Kota Raja yang sekarang telah menjadi hotel apa nama tu ya. Ada 60 orang guru yang mengambil peperiksaan untuk pergi ke Tanjung Malim. Dan akhirnya ada 8 orang, saya dan 7 orang kawan saya yang semuanya dah meninggal. Tinggal saya seorang yang masih hidup, yang masuk peperiksaan dalam tahun 1947 dan berjaya untuk menjadi guru. Dan akhirnya pada awal Januari tahun 48 kami pun bertolak ke Tanjung Malim, Perak. Bagi saya itu adalah satu perjalanan yang amat jauh, walaupun hari ini kita agak daripada Singapura pergi Tanjung Malim adalah dekat, tapi itulah pertama kali dan orang-orang kampung agak merasa heran juga mengapalah mau belajar sampai ke Tanjung Malim jauh-jauh itu. Tetapi saya pada ketika itu Tanjung Malim sudah prestigenya bagaimana? Dah tinggi prestigenya dalam kalangan guru di tanah Melayu ke macam mana tu? Ya. Di situlah tempat semangat kebangsaan Melayu untuk membebaskan dari penjajah Inggeris. Kalau kita ingat nama penulis terkenal Cikgu Harun Amin Ar-Rashid, Cikgu Mahmud Ahmad, Buyong Adil, itu adalah pencetus semangat kebangsaan. Dan kalau kita baca riwayat Cikgu Harun Amin Ar-Rashid, dia di samping mengajar, sebulan sekali memberikan sarahan mengenai bagaimana orang-orang Melayu harus bergerak. Mulai daripada bercocok tanam, berniaga, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan menggalakkan orang-orang Melayu gerak. Dan saya baca riwayat hidupnya, tiap-tiap sarahannya itu ada pelajar-pelajar yang akan menjaga dari hujung Sultan Idris dan Khalid ke hujung satu lagi kalau ada pegawai Inggeris yang lalu di situ. Cikgu Harun akan merubah bercakap tentang pelajaran dan sebagainya. Jadi semangat bangsa Melayu
tercetus daripada SITC. Gitulah kira-kira. Jadi pada tu usia cikgu 18 tahun ya, masih remaja, masih muda belia lagi, dan cikgu 17 sudah tahun, to be perfect, 17 tahun. Kerana saya ingat bahawa ada 3 orang pelajar yang sama-sama masuk dengan saya. Satu iaitu Usop Abdullah yang berumur 17 tahun plus, dan ada seorang daripada Negeri Sembilan, Tajul Arus, 17 tahun. Kami hanya mendapat $10 allowance sebulan. Sedangkan kawan-kawan lain semua $25. Itulah saya ingat. Sebab belum cukup umur ke cikgu? Dikira tak cukup umur lah waktu itu. Jadi masa tu, masa remaja ya, 17 tahun, begitu muda sekali, sudah pun melangkah berentas menanjung Tanah Melayu nak ke Perak tu bukan perjalanan yang dekat. Bagaimana agaknya si keluarga cikgu, mereka melepaskan cikgu, dan reaksi cikgu lah meninggalkan kampung halaman? Ya, mereka merasa sedih bahawa bukan saya saja yang patut lepaskan, bahawa ada perkara-perkara lain yang saya biasa dengan keluarga, yang menolong keluarga. Kerana pada masa itu ya, saya duduk di dekat dengan barak tentera British yang mereka dapat ration rokok, mereka jual dengan paket, dengan tin, dan saya ambil, saya jual eceran. Jadi dengan lain perkataan, saya menolong untuk sedikit pendapatan keluarga. Jadi apabila saya pergi, maka keadaan-keadaan gitu yang menyebabkan mereka merasa agak sedih. Tapi imbasan memori cikgu masih jelas lagi ya, masih dapat boleh ingat nama-nama yang spesifik, walaupun dah beberapa abad lah ya, beberapa tahun. Jadi mungkin saya boleh teruskan dengan satu soalan. Bagaimana cikgu mula menulis, dan mungkin siapakah pendorong dan pembacaan awal? Waktu mula menulis timbul waktu saya belajar di Tanjung Malim. Ada satu majalah Tanjung Malim yang dinamakan Suluh Budiman. Di dalamnya ada tulisan-tulisan daripada para pelajar. Waktu itu Cikgu Arif, Cikgu Masuri adalah senior saya setahun. Kemudian ada beberapa penulis yang daripada Malaysia yang juga senior dari saya. Dan mereka menulis pantun, esei dan lain sebagainya. Saya suka membaca, dan dalam hati itu, kalau aku jadi mereka agaknya bagus juga. Cuma begitu aja ingatannya. Kemudian dan waktu itu sastra Melayu di Singapura dan Tanah Melayu dibanjiri oleh tulisan-tulisan novel yang ditulis oleh Ahmad Lutfi. Ingat, Bilik 69, Gelang Serai Karam dan lain sebagainya. Popular lah, sastra popular. Buku-buku semacam itu dijual kepada para mahasiswa kota itu. Laris sekali. Saya tak mampu nak beli, cuma saya pergi, yang membawa buku itu ejennya Cikgu Arif Ahmad. Jadi pinjam kawan yang membeli untuk membacanya lah. Jadi waktu itu sastra berbentuk macam itu sangat banyak, sangat laris. Dan apabila kembali atau pada tahun 50, saya katakan kalau aku menjadi penulis macam itu, alangkah baiknya. Dan waktu itu tahun 50, saya sering ke Kedai Hasim, Arab Street, ya. Dan ada sebuah majalah yang diterbitkan di Indonesia, Jakarta, namanya Kisah, dan akhirnya bertukar menjadi Horizon dia panggil ya. Yang saya kenal misalnya A.A. Navis, Ayib Roshidi, Riono Pratikto, S.M. Ardan, iaitu yang diistilahkan sebagai angkatan 60-an ya oleh Ayib Roshidi. Dan buku-buku seperti tulisan Pujangga Baru pun ada dijual, dan itulah yang menimbulkan minat saya untuk terus menulis. Gitu kira-kira. Jadi itu ialah zaman permulaan ya. Sekarang kita nak masuk pula masa zaman remaja. Sebelum cikgu ke Tanjung Malim tu, adakah cikgu melalui pendudukan Jepun di Singapura, dan bagaimana keadaan cikgu dan keadaan kehidupannya pada ketika itu? Keadaan pada masa Jepun Pada masa Jepun tu macam mana cikgu? Ya, pada masa Jepun, budak-budak seperti saya yang berumur macam itu, tugasnya luar biasa.
apakah tugas mereka yang luar biasa? Pada masa zaman Jepun, segala makanan seperti beras, minyak, gula termasuk rokok adalah barang-barang yang sulit untuk didapat di luar. Lalu dicatu. Setiap keluarga akan mendapat kupon. Seminggu sekali mereka akan pergi ke kedai beratur untuk mendapatkan barang-barang itu. Dan tugas saya apa? Melainkan tugas anak-anak kecil seperti saya. Ibu bapa kerja, emak di rumah. Jadi tugas. Saya pada masa itu saya tinggal di Pasir Panjang, Batu 4.5. Untuk mendapatkan minyak makan di daerah Keppel Harbour, iaitu Pulau Hantu pada waktu itu, yang jauhnya kira-kira dalam 3,5 kilometer. Pagi selepas subuh kita berjalan berderet-deret dengan 2-3 orang kawan sampai di kedai minyak. Masih ada kedai minyak itu, ESO, yang dekat dengan Keppel Harbour tu, Bukit Cermin atas sikit. Kita pergi ke sana sampai kira-kira dalam pukul 7, nanti dapat minyaknya pukul 9 atau pukul 10. Itu beratur satu. Dan kalau mengambil roti juga di kedai-kedai yang tertentu. Mengambil beras juga di kedai-kedai tertentu. Itu tugas siapa? Tugas kami, anak-anak yang sebaya dengan saya. Jadi lain pergi sekolah Jepun dan itu tugas kami. Demikianlah kira-kira pengalaman. Dan itu semua kita beratur. Jepun kata narabe. Ya, sama-sama. Apa maksudnya? Narabik tu apa? Narabe itu beratur, line up. Oh, beratur. Saya cuma tahu banzai, kamikaze. Bila cikgu katakan mengambil barang catuan tu, adakah itu bermaksud membeli ataupun mereka mengagihkan secara percuma? Beli, kita harus membayar. Selain dari beli, kita misalnya nak dapatkan minyak makan, minyak makan bukan minyak makan kelapa ya, minyak campur dengan minyak jagung. Kita harus bawa abu dapur. Abu dapur tu mereka akan membuat sabun. Jadi kita kasih abu dapur itu bagi mereka satu bakul kira-kira dalam barangkali 2 kaki gitu, dan baru bayar minyak baru dapat. Jadi dia ada barter trade lah ya, dia bukan mereka kasih kupon secara percuma macam tu ya. Ya. Ya, jadi bagi cikgu sendiri ya sebagai kanak-kanak atau remaja pada zaman Jepun, ada tak rasa takut atau rasa macam perang ni tak habis-habis? Waktu itu peperangan sudah selesai ya, peperangan dunia kedua telah selesai, iaitu Jepun kalah tanpa syarat apabila bom atom digugurkan di Hiroshima dan Nagasaki. Dan keadaan dalam zaman Jepun memang sering menakutkan. Kata-kata klise yang digunakan oleh Jepun pada masa itu, kalau orang lawan sikit je, potong kepala nah. Ini kalau kita akan dipotong. Dan memang ada hal yang semacam itu, dan kepala orang itu ditunjukkan di depan panggung KT waktu itu. Jadi orang-orang ngeri menengok perkara itu ya. Jadi itulah. Jadi kalau kita salah sikit, potong kepala nah, kata dia. Dan kita pun dengan perkataan itu dengan kawan-kawan, potong kepala nah gitu. Itulah. Tapi mereka usik kanak-kanak tak? Atau lebih kepada orang dewasa? Adakah mereka usik kanak-kanak? Adakah kanak-kanak pun akan dipotong kepala atau orang dewasa saja? Orang dewasa yang mencuri, orang dewasa yang melawan atau untuk mengusir Jepun, ya itulah yang menjadi musuh mereka. Tapi bagaimanapun keadaan Jepun itu kasar. Ada orang bilang Jepun-Jepun yang kasar itu sebenarnya bukan Jepun asli. Mereka itu adalah Jepun-Jepun Korea. Kerana Korea ditawan oleh Jepun kan dalam peperangan, dan Korea ini dijadikan askar front line. Jadi oleh kerana Magari membalas dendam, aku menjadi front line, jadi apa? Dialah yang kasar-kasar. Jadi Jepun-Jepun tidaklah kasar. Keadaan semacam itu ada 2-3 cerpen saya yang ada di dalam Matahari Kota tentang Kamo Isan menjadi Melayu. Bagaimana ada orang yang baik, Jepun yang baik, dibawanya budak-budak yang sakit kudis, luka dan sebagainya, pergi ke kamp dia, dibasuh, diobat, lepas diobat diberi makan ubi dan lain sebagainya. Jadi ada yang baik, ada yang barangkali yang baik itu barangkali Jepun asli, wallahu a'lam.
Jadi cikgu semasa berselang-seli cikgu beratur untuk mendapatkan barang-barang catuan dan sebagainya, adakah cikgu pada zaman tu berpeluang untuk membaca dan mungkin ada tak sesiapa penulis yang ataupun siapakah para penulis yang aktif pada ketika itu? Dalam zaman Jepun belum ada penulis-penulis Melayu. Yang saya baca adalah buku-buku Jepun yang pada masa saya sekolah tu. Yang saya ingat satu bukunya ialah cerita tentang bagaimana orang Jepun bekerja keras. Namanya Momotaro-san. San tu encik Momotaro-san, SAN. Jadi Tuan Momotaro, bagaimana dia bekerja membina keluarga dan sebagainya. Itulah satu-satu buku yang saya masih ingat. Ada 2-3 buku lagi cerita kanak-kanak dalam zaman Jepun. Selain itu dalam bahasa Melayu belum ada lagi. Maksudnya cikgu belajar dalam bahasa Jepun dan dalam tulisan Jepun? Ya, kita belajar sekarang, tulisan Jepun ada 3. Satu katakana, kemudian yang sulit sedikit hiragana, dan yang ketiga kanji. Kanji itu macam tulisan Cina sekarang. Jadi bentuknya sama tapi maknanya lain. Misalnya bentuk yang ditulis 3 jalur tu, itu sungai. Kata Jepun sungai apa bahasanya, kata Cina apa bahasanya, tapi bentuknya itu sama. Cuma Jadi pengucapannya lain tapi siapa yang boleh baca Mandarin dia boleh baca Jepun. Atau siapa yang boleh baca Jepun dia boleh maknanya tahu. Ada perubahan-perubahan lah of course. Jadi sampai sekarang cikgu boleh baca Jepun? Tulisan Jepun? Tulisan Jepun yang saya boleh baca masih lagi iaitu katakana dan hiragana. Kanji, waktu saya pergi Nanyang, saya sudah mempelajari dan ingat 3,000 perkataan. Yang sekarang saya ingat barangkali tak sampai 100 kerana tidak digunakan hari-hari. Dalam masa belajar Nanyang tu kita hari-hari kena tulis saja satu-satu perkataan yang berbentuk macam orang ke sebagainya, kita harus tulis dan ingat masuk dalam kepala. Tapi dah lama kita tak gunakan, jadi tinggal 1-2 tu 10-20 gitu aje lah. Tapi kalau tulisan Jepun, katakana insya-Allah saya masih boleh baca. Jadi kalau di sekolah Jepun tu buku-buku yang diceritakan tentang kirakan nilai-nilai murni lah orang Jepun. Maksudnya Betul. ada unsur propaganda lah sikit kan apabila mereka nak Betul. menerapkan nilai-nilai mereka. Jadi cikgu sebagai pelajar seorang budak Melayu lah dia di sekolah Jepun tu, bagaimana cikgu menerima nilai-nilai ini? Adakah ada rasa pergelutan dalam diri cikgu ni bahawa adakah cikgu rasa bahawa cikgu dalam zaman perang atau cikgu anggap mereka sebagai tuan baru? Sebab dalam dunia penjajahan kan sebelum ni Inggeris kemudian masuk Jepun, adakah ada perasaan macam tu atau bagaimana? Dalam zaman Jepun itu sebagai kanak-kanak kita mengerti bahawa perbezaan dalam zaman British dan dalam zaman Jepun. Dan pada diri saya bahawa kedua-duanya itu adalah penjajah. Walaupun Jepun mengatakan bahawa dia adalah pembela untuk membebaskan Asia Timur Raya. Selalu dalam dia punya klise kalau ada gambar-gambar yang ditunjuk, wayang gambar ditunjukkan di kampung-kampung, Asia untuk bangsa Asia. Inggeris kita linggis, British Inggeris kita linggis, Amerika kita serika. Itu dia punya klise. Jadi bagi saya walaupun ketika itu umur begitu tapi saya masih ingat bahawa ini dua-duanya penjajah dan dia akan menjajah kita dalam bentuk-bentuk yang berbeza keadaannya. Adakah ini diajar oleh ibu bapa? Maksudnya ditekankan bahawa British ni penjajah, British ni penjajah. Adakah itu ditekankan? Saya tak fikir bahawa, bagi saya sendiri tak fikir bahawa ibu bapa yang mengajar itu. Cuma ibu bapa akan sangat takut pada zaman Jepun. Saya ingat ada kamus Jepun yang namanya Toa Jitin. Toa Jitin tu kamus Jepun yang ditulis dalam tulis kanji itu, ada penerangannya hiragana, katakana. Jadi perkataan-perkataan kita boleh dapat kat situ. Jadi apabila Jepun dah kalah tahun 45 tu, mak saya selalu mengingatkan, kau dah bakar buku-buku Jepun tu. Yang lain saya bakar, tapi Toa Jitin tu saya tak bakar. Apabila dia tahu bahawa buku tu masih saya simpan, dia ngoyok untuk bakar. Akhirnya saya. Jadi mereka, barangkali ibu bapa lain saya tak tahu ibu bapa saya buta huruf. Jadi mungkin dia takut dengan keadaan-keadaan yang mungkin dia kata kalau buku Jepun ada, nanti orang British tangkap kita sebagai kita bersubhat dengan Jepun. Itulah ketakutan yang timbul dalam fikiran mereka.
Jadi dia ada unsur untuk protes tu, cara dia untuk protes ya, untuk bakar buku ilmu atau Ya. apa kandungan daripada Jepun. Begitulah. Jadi selepas peperangan, bagaimana keadaan Singapura pada ketika itu? Sekolah-sekolahnya bagaimana? Sebab daripada sekolah Jepun tiba-tiba ditutupkan, kemudian apa Ya. yang berlaku? Ya, sebagaimana saya katakan tadi, saya belajar sekolah balik di Sea Point lain. Saya masuk darjah 5 dan ketika itu banyaklah sekolah-sekolah sudah ada. Di dekat dengan rumah saya kira-kira 3 suku batu ada sekolah Pasir Panjang English School. Tapi oleh kerana saya lulus dari sekolah Melayu dan pada waktu itu ada satu stigma bagi orang-orang tua kita bahawa kalau kita belajar di sekolah Inggeris nanti kita akan jadi Kristian. Dan gambarkan kalau kita pakai tie, orang pakai kain ini Kristian je katanya. Jadi momok-momok begitu yang ada pada fikiran orang tua-tua pada zaman itu. Walaupun sudah agak bebas dalam zaman Jepun, dalam zaman perang agak Islam, tapi fikiran itu masih ada dalam keadaan mereka. Jadi saya pergi ke sekolah Sipon lain tu jam yang dekat sekolah Kampung Jago dah roboh, kena bom, sekolah Teluk Belanga sampai darjah 3. Jadi saya pergi ke sekolah Sipon lain yang nombor 2 terbesar, iaitu nombor 1 Sekolah Melayu Kota Raja yang mempunyai darjah 6. Untuk pergi ke Kota Raja agak jauh, jadi saya pilih Sekolah Melayu Sipon lain. Jadi konsep semangat zaman atau Zeitgeist, iaitu istilah yang digunakan oleh para falsafah Jerman ya pada kurun ke-18 dan 19 yang bermaksud spirit of the age. Bagaimanakah Cikgu Suratman dapat sifatkan semangat zaman atau Zeitgeist selepas Perang Dunia Kedua itu? Apabila saya belajar di Tanjung Malim, saya katakan 48 saya masuk, bertemu dengan guru-guru yang bersemangat, guru-guru yang sudah tua-tua, yang ada anak. Ya, Singapura semua walaupun Cikgu Arif tua dengan saya tapi masih lagi belum berumah tangga. Tapi di kalangan di Malaysia umpamanya, kalau you pernah dengar nama Ghaffar Baba, pernah menjadi Ketua Menteri Melaka kan ya. Waktu itu dia umurnya sudah sangat dewasa dan dia mempunyai anak. Bukan dia saja, banyak daripada Malaysia. Dan semangat dia adalah cukup kental tentang bagaimana membebaskan Melayu daripada tanah jajahan. Dan ini timbul kerana keluaran-keluaran daripada SITC itu memang jelas mengambilkan. Saya ingat satu peristiwa yang diceritakan oleh Cikgu Arif, seorang guru yang namanya Cikgu Harun Bajuri. Dia keluaran tahun 37 atau 38 keluar dari Tanjung Malim. Dan dia mengepalai suatu grup student yang berjalan di keliling kampus SITC itu dengan lagu-lagu yang bersemangat. Tetapi keadaan-keadaan macam itu masih lagi belum menimbulkan satu semangat yang agak kuat ya. Tetapi akhirnya selepas zaman tahun 50-an itulah yang timbulnya. Dan saya ingat satu peristiwa pada tahun saya belajar di sana, saya dah tahun 3, Cikgu Aliman Hasan, masih ingat, dia tahun 2 dan ada Cikgu Sahari Ahmad tahun 1. Dan tahun 1 ni kena pressurize untuk membuat kad mengajar. Misalnya A, B, buat kad sendiri. Jadi mereka rasa tertekan selain daripada mengajar sebulan ya, dalam masa setahun, kita kena pergi sekolah actual, method of teaching, selain daripada teori, kita kena buat practical. Jadi mereka kena buat macam-macam. Jadi akhirnya tahun 1 dan tahun 2, tahun 3 mereka tak libatkan, tapi kita tak tahu apa-apa. Akhirnya principal dapat tahu bahawa mereka diberi amaran. Kalau mereka meneruskan, mereka akan dibuang college. Dan cerita itu pada tahun 50 bulan Januari atau Februari berlaku pemogokan luar biasa pada waktu itu. Dan semangat kebangsaan itulah yang menyebabkan, kerana pengetuanya ialah Inggeris walaupun pengetuanya orang Melayu. Jadi semangat untuk melawan itu mula timbul di situ. Jadi sebelum kita masuk ke tahun-tahun menuju kemerdekaan, Farihan akan baca sebuah daripada sajak cikgu ya selepas ini.
sajak keluarlah. Silakan Farihan. Keluarlah kepada semua yang lapar dan dahaga, kau kekeringan di pertapaan. Kenapa merayu dan mencumbu juga? Di gua batu gelap tiada sinar, tiada harapan. Hancurkan dan terajang, apa yang menghalang? Semua keluar dari pertapaan, cari dan ambil jalan baru. Pandanglah keliling kita sekarang, angin ribut dan gelombang menggila datang. Dari ranah, dari laut besar lebar, semua akan menghancurkan kita. Dan beranilah mencipta, cipta dan cinta. Ya, terima kasih. Sajak ni disiarkan pada 18 Julai 1954 dalam Akhbar Utusan Zaman, dan saya rasa masa ni cikgu sudah pun keluar daripada SITC dan sudah pun mula bertugas sebagai guru, dan cikgu masa tu seorang belia lah dalam peringkat usia awal 20-an. Dan Utusan Zaman ni pula pertama kali diterbitkan di Singapura pada tahun 1939 lah, dan akhbar mingguan ini antara banyak penerbitan berkala iaitu akhbar dan majalah yang berpangkal di Singapura. Jadi cikgu pada zaman itu 1950-an ni belum kemerdekaan tapi sudah menuju ke arah kemerdekaan. Apa yang membuat cikgu ingin melahirkan karya ini? Apakah aspirasinya? Apakah inspirasinya, dan apa yang ingin cikgu capai melalui mesej yang ingin disampaikan melalui karya ini? Sebagaimana saya nyatakan bahawa mula-mula saya benar-benar tertarik untuk menulis adalah membaca cerita pendek dari majalah kisah. Selain dari itu, buku-buku yang ditulis oleh Pramudia Anantatur, Mokhtar Lubis, Idrus dan lain sebagainya. Semangat mereka berjuang untuk menentang penjajah itu terus menerus mengacau fikiran saya. Dan satu daripadanya ialah sajak tadi yang saya inginkan bahawa memang ada semangat yang dicetuskan oleh Asas 50. Waktu itu Asraf, Osman Awang, Mahsuri Cikgu Arif, yang dalam suatu forum atau pertemuan penulis yang menyatakan bahawa bahasa adalah suatu alat untuk membebaskan, dan untuk membebaskan adalah digunakan untuk menalikan keadilan dalam bentuk kehidupan. Jadi semangat ini timbul, tetapi ada juga orang-orang yang takut dan ada orang-orang yang menjadi tali barut. Jadi inilah cetusan fikiran saya yang timbul daripada keluarlah. Begitulah kira-kira. Sebelum kita teruskan, kita ada soalan ni daripada Artika Hani. Saudari Artika bertanya, buku kanak-kanak apa yang pertama cikgu baca dalam bahasa Melayu setelah Perang Dunia Kedua? Terima kasih. Buku kanak-kanak yang cikgu baca semasa Perang Dunia Kedua dalam bahasa Melayu. Ada tak buku kanak-kanak dalam bahasa Melayu pada ketika itu? Pada ketika itu belum ada buku kanak-kanak dalam bahasa Melayu. Tetapi di sekolah telah ada buku-buku yang diterjemahkan daripada bahasa Inggeris seperti cerita Sang Lamri, cerita Sherlock Holmes dan lain sebagainya. Diterjemahkan dalam bahasa Melayu dan itu ada di library sekolah. Dan saya ingat saya galakkan pelajar-pelajar saya untuk membaca buku-buku semacam itu. Tapi totally buku Melayu yang ditulis orang Melayu belum ada. Jadi kanak-kanak Melayu akan membaca buku Inggeris dan juga buku Jepun lah ya pada masa itu. Ya. Buku Melayu mengharapkan ibu bapa ceritakan cerita-cerita Melayu ke bagaimana? Ya, kerana belum ada usaha-usaha dari orang Melayu sendiri menulis buku-buku untuk bacaan kanak-kanak, maka ditulislah atau diterjemahkanlah buku-buku daripada Inggeris yang lama-lama itu dalam bentuk bahasa Melayu, supaya menjadi bacaan bagi anak-anak Melayu. Dan waktu saya sekolah tu, saya memang dah baca buku tu, dan kemudian apabila saya jadi guru, saya menggalakkan murid-murid saya sebab tidak ada buku lain yang boleh mereka baca. Bila agaknya cikgu ingat buku-buku Melayu mula diterbitkan? Buku untuk kanak-kanak atau dewasa? Buku kanak-kanak. Buku kanak-kanak saya ingat lewat tahun 60-an barangkali. Lama. Pertengahan 60-an barangkali. Agak lewat.
Dia seringkali disifatkan sebagai zaman kegemilangan persuratan Melayu di Singapura ya. Sewaktu zaman itu. Apakah majalah dan apa yang aktif yang cikgu ingat sentiasa? Tahun 50-an. Singapura merupakan pusat perkembangan bahasa dan sastra. Ada beberapa faktor. Satu, Universiti Melaya iaitu dimulakan di Singapura. Yang kedua, banyak sekali penulis-penulis atau orang-orang dari tanah Melayu seperti Christmas, Osman Awang turun daripada Malaysia ke Singapura. Pada waktu itu gerakan untuk menentang British di tanah Melayu, Persekutuan Tanah Melayu yang dicampur baurkan dengan komunis. Jadi banyak orang-orang muda tanpa usul periksa yang ditangkap. Jadi orang-orang seperti Christmas, Osman Awang, Ujaya Mala dan lain sebagainya lari ke Singapura untuk bekerja di Singapura. Dan mereka inilah yang menjadi penggerak. Dan Asas 50 digerakkan oleh mereka, termasuk penulis-penulis Singapura, Masuri, Muhammad Arif Ahmad, Hamzah, lagi beberapa orang lain lah. Dan waktu itu Asas 50 diresmikan pada bulan Jun tahun 50. Sebulan sebelum itu tertubuh satu badan pertubuhan yang dinamakan Lembaga Bahasa Melayu, LBM, yang ahlinya terdiri daripada orang tua-tua seperti Cikgu Harun Amin Rashid, Cikgu Mahmud Awang, beberapa orang lagi lah, seperti Idrus. Ingat Idrus disebutkan penulis porno tu Jadi mereka dalam kumpulan lembaga bahasa penulis-penulis muda dalam Asas 50. Dan jadi kalau tokoh-tokoh seperti Harun Aminur Rashid beliau mengajar di UPSI dekat Tanjung Malim, kemudian beliau juga bergerak aktif di Singapura. Bagaimana tu? Dia berhijrah ke atau ulang alik, macam mana tu? Dia waktu dia mengajar di Tanjung Malim, dia duduk di sana. Hampir-hampir perang tahun 42 kalau tak salah, tahun 1-2 tahun sebelum perang. Oleh kerana semangat dia tu kuat mereka tak dapat nak membuktikan. Akhirnya dia ditukarkan menjadi superintendent di Brunei. Dan selepas perang Jepun, dia kembali ke Singapura dan aktif di Singapura. Tadi cikgu sentuh tentang pembentukan Asas 50 dan kalau kita belajar tentang sejarah Asas 50, selalunya slogan yang digunakan ialah seni untuk masyarakat. Jadi bagaimana pengaruh Asas 50, sebab nama-nama besar yang membentuk Asas 50 ni, jadi bagaimana pengaruhnya kepada masyarakat Melayu atau masyarakat umum lah ketika itu? Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, ada lagi satu slogan yang diutarakan oleh setengah-setengah penulis asas, iaitu seni untuk seni, yang dibawakan oleh Hamzah dan Ros Merah. Dan akhirnya kebanyakan penulis-penulis anggota asas seni untuk masyarakat seperti Ashraf, Osman Awang, Christmas dan lain sebagainya. Jadi pertembungan di antara seni untuk seni dan seni untuk masyarakat akhirnya menyebabkan yang seni untuk seni itu Hamzah dan Ros Merah keluar mendirikan satu pertubuhan penulis yang baru yang dinamakan Angkatan Penulis Baru Melayu. Tetapi tidak kekal, barangkali tak sampai setahun dan tak diregisterkan, gugur. Dan akhirnya penulis yang asas yang dengan slogan seni untuk masyarakat timbul. Dan ini menjadi suatu polemik yang panjang, saya kira sampai 2 tahun lebih. Dan saya sedang cuba nak selidik kalau panjang umur nak buat juga sejarah tentang bagaimana pertentangan di antara seni untuk seni dan seni untuk masyarakat. Dan satu lagi polemik yang panjang adalah mengenai dengan apa yang dinamakan tulisan-tulisan puisi yang ditulis oleh Nur S.I, A.S. Amin, Sajak Kabul, yang dikatakan sebagai puisi atau sajak monyet. Dan ini sangat lama dibahaskan. Akhirnya bahawa mereka terima bahawa sajak-sajak yang ditulis oleh Nur Esai diterima sebagai satu sajak bentuk baru yang keluar dari kebiasaan yang ditulis oleh Masuri dan Osman Awang.
Jadi sajak-sajak kabur daripada Nur Aisai, M. Ghazali dan sebagainya kan, ni sajak-sajak yang agak eksperimental. Jadi pada Ya. zaman itu adakah sajak itu diangkat sebagai seni untuk seni sebab mereka pun sebahagian daripada asas 50 kan? Ya, kerana orang-orang ini adalah golongan yang sepakat dengan seni untuk masyarakat. Jadi walaupun mereka digambarkan sebagai menulis sesuatu yang tidak menjejak ke bumi nyata, tetapi mereka tetap menggambarkan bahawa ini adalah satu cara, tapi maksud perjuangan mereka adalah sama, seni untuk masyarakat. Cuma sajaknya terlalu kabur, orang tak faham. Itu yang Ya. itu keteras yang membezakan antara seni itu untuk seni atau seni untuk masyarakat. Apa dia punya perbincangan, dia punya hujahnya yang membezakan tu. Dan kenapa tak boleh seni untuk seni? Mereka bertolak dari hujah bahawa mereka tetap seni untuk masyarakat walaupun sulit sukar untuk dibaca, tetapi gaya, style mereka itu yang membezakan bentuk luaran yang luar itu. Kalau kita lihat sajak-sajak yang ditulis oleh MIA, Muhammad Ismail Abdullah yang juga banyak sajak atau beberapa sajak yang boleh saya katakan berbentuk tipografi dalam bentuk misalnya belalang. Kalau anda lihat ke dalam buku yang baru diterbitkan semula tu ada, itu satu sajak yang berbentuk begitu, tetapi isinya kalau dibaca cukup keras. Dan saya senang sekali dengan sajak MIA, dan saya tengah buat suatu esei yang panjang mengenai beliau bahawa yang tak pernah diperkatakan insya-Allah akan saya perkatakan tentang sajak itu. Jadi balik kepada puisi-puisi atau sajak-sajak kabur itu, mereka tetap mengatakan dan pendirian mereka tidak berubah bahawa mereka menulis untuk masyarakat. Cuma untuk memahami pada waktu itu kita tidak ada pengkritik. Inilah masalahnya. Jadi masyarakat tidak faham. Yang faham barangkali penulis-penulis lah. Walaupun bagaimana mereka boleh menganggap maksudnya ini. Tetapi orang kebanyakan mungkin sulit sekali untuk memahamkan. Apatah lagi sajak bentuk itu. Sedang sajak-sajak yang normal juga seperti yang ditulis Osman Awang dan Masuri pun kalau mereka membaca 1-2 kali mungkin kadang-kadang mereka tidak faham juga. Jadi pada zaman menuju kemerdekaan ini, Cikgu, apakah karya-karya besar yang Cikgu rasakan mempengaruhi masyarakat, baik karya Melayu, karya Indonesia ataupun karya Barat yang mencetus semangat pada zaman? Semangat yang dicetuskan dari keadaan ada pada tahun 1945 apabila Indonesia mengumumkan kemerdekaan Indonesia daripada tangan Belanda. Dan kemudian gara-gara itu kalau kita lihat di Pakistan, India juga ada pergolakan untuk menentang British. Dan akhirnya British memain-mainkan walaupun dia tahu bahawa hak rakyat negara masing-masing harus diberi, tetapi dilambat-lambatkan. Dan keadaan-keadaan di Indonesia, Pakistan, India menyebabkan keadaan di tanah Melayu juga sama tergolak untuk menimbulkan, apatah lagi apabila timbul gerakan untuk membebaskan yang dipancarkan oleh Parti Komunis Tanah Melayu waktu itu. Jadi gejala-gejala macam itu yang dimomokkan oleh British sebagai suatu perkara yang tidak bagus. Tetapi mereka tidak melihat bahawa selain dari komunis ada pertubuhan-pertubuhan yang bebas daripada komunis. Misalnya tertubuhnya UMNO atau waktu itu disebut Pekembar, Parti Kebangsaan Melayu Bersatu. Lawannya Pekemam yang diketuai oleh Dr. Siapa tu? Taha. Jadi keadaan-keadaan itu yang menyebabkan semangat penulis-penulis sama ada, dan pada waktu itu tulisan yang agak kuat belum ada novel, masih ada game puisi dan cerpen. Jadi puisi memain peranan yang kuat untuk memberikan semangat. Kalau kita lihat sajak-sajak Masuri seperti Nasi Angku Suap atau sebelum itu Kupuja, Tiada Peduli, Anak Zaman dan lain sebagainya. Itu gambaran-gambaran yang mudah yang boleh dipaham oleh rakyat biasa. Itulah yang menyetuskan atau menimbulkan semangat kebangsaan. Dan ketika itu parti politik di Tanah Melayu, Pekemam dan Pekembar, dan disertai oleh API, Angkatan Pemuda Insaf
Ahmad Rustamam, dan Awas Angkatan Wanita Sedar yang diketuakan oleh Samsyah Fakih. Itu semua menimbulkan gejala-gejala yang mencetuskan semangat kebangsaan. Ya, dan pada zaman itu cikgu kata bahawa banyak karya terbit dalam bentuk cerpen dan sajak. Maksudnya dari segi penerbitan tu lebih kepada majalah dan surat khabar ya. Dan Betul. buku tidak begitu rancak ke bagaimana tu? Saya kira dari segi masa dan juga dari segi keuangan. Menulis cerpen dan puisi adalah lebih pantas. Apa yang tertangkap oleh fikiran kita mengenai apa yang kita lihat dapat kita tulis, barangkali dalam masa seminggu, 2 boleh diterbitkan di surat khabar utusan zaman. Dan majalah-majalah, tadi saya belum menjawab pertanyaan anda mengenai majalah-majalah yang ada di Singapura yang mencetuskan tulisan-tulisan bersemangat ini ialah Mastika yang diterbitkan utusan Melayu, kemudian Kencana yang diterbitkan oleh Harmi iaitu Cikgu Harun, kemudian Mutiara Ahmadiyah Press, dan kemudian Hiburan, dan ada beberapa lain. Tapi itu yang kuat, yang menimbulkan melahirkan tulisan-tulisan puisi dan juga cerpen. Dan kalau nak tulis novel kena makan masa. Paling-paling kalau orang tu kuat barangkali 3 bulan, barangkali 6 bulan, dan pada masa itu keadaan kehidupan orang-orang Melayu masih lagi jauh kurang untuk membeli sebuah buku barangkali yang harganya $5 mungkin sulai. Tapi kalau membeli majalah barangkali yang harganya ketika itu dalam 50 sen, 40 sen, insyaAllah. Kami ada soalan daripada penonton Wan Nurul Hanani, Wan Al-Kamar Shah. Katanya, Assalamualaikum cikgu, saya ingin bertanya tentang perubahan dari penggunaan Jawi ke tulisan Roman dalam kesusasteraan atau media Melayu pasca Perang Dunia Kedua. Bila tu perubahan dari Jawi ke Roman selepas Perang Dunia Kedua, bagaimana cikgu? Ya, gagasan itu dibawa oleh Asas 50 dan Kesatuan Guru-Guru Melayu Singapura. Apabila Kongres berada pertama kali, yang pertama Singapura, yang kedua di Seremban, dan cadangan itu adalah dari Kesatuan dan Asas 50. Dibahas cukup seru di antara ahli-ahli yang mewakili badan masing-masing di Malaysia. Kadang banyak orang salah faham bahawa Asas dan Kesatuan Guru-Guru Melayu lah yang membunuh tulisan Jawi. Sebenarnya memang pendapat Asas adalah untuk menyatukan bahawa Indonesia menggunakan tulisan-tulisan Rumi. Jawi mungkin digunakan di sedikit bahagian, mungkin di daerah Riau dan lain sebagainya. Jadi supaya kita dapat sama-sama menikmati dan mengambil di antara Indonesia dan jadi kita ingin supaya bahasa tulisan Rumi itu dijadikan tulisan umum. Dan kita tidak menyarankan bahawa tulisan Jawi itu dihapuskan, tidak. Tulisan Jawi akan menjadi tulisan kedua bagi bahasa Melayu. Dan akhirnya kerajaan Malaysia telah menerima memorandum daripada Kongres, bukan dari Asas ya. Apabila cadangan Asas dan Kesatuan Guru-Guru diambil sebagai satu keputusan Kongres, yakni badan-badan yang bersetuju dengan pendapat itu. Jadi banyak orang salah faham bahawa Asas dan Kesatuan Guru-Guru Melayu lah yang menyebabkan tulisan Jawi itu mati. Tetapi adalah keputusan Kongres yang berlaku di Seremban dan kemudian dikonfirmkan apabila Kongres ketiga diadakan di Universiti Singapura pada waktu itu. Ya. Jadi sebenarnya banyak salah faham, dan kalau cikgu menulis esei ataupun buku ya tentang salah faham yang melibatkan Asas 50, polemik-polemiknya, saya yakin itu adalah buku yang cukup mutiara lah, cukup berguna untuk para pelajar dan juga pengkaji kesusasteraan. Sebab bila kita sebut tentang zaman kegemilangan sastra Melayu yang berpangkal di Singapura, kita nak bayangkan bagaimana kemeriahan, bagaimana rancaknya sastra Melayu ketika itu dengan para penerbit, dengan majalah, dengan para penulis yang nama yang besar-besar daripada Semenanjung, daripada Perak, Kedah, semua turun ke Singapura. Dan ini adalah sastra saja. Kemudian dari segi seni pula, orang-orang usahawan, orang-orang filem, Jalan Ampas kan, Katif Keris, dunia seni itu begitu semarak di Singapura. Jadi saya nak cuba bayangkan, boleh tak cikgu lukiskan kepada kami bagaimana keadaan? Kalau keluar jalan mana-mana mesti jumpa filem star ke, mesti jumpa penulis
yang ternama ke, bagaimana keadaannya tu? Ya, barangkali tidak semarak macam hari ini ya. Tetapi keadaan zaman itu tahun 50-an sampai tahun 60-an 70-an ya, terutama apabila Singapura masuk dalam gerbang berkerajaan sendiri, selepas itu masuk Malaysia dan kemudian keluar. Ketika itu saya kira penulis-penulis memainkan peranan yang penting dan tulisan-tulisan sangat disanjung oleh orang-orang waktu itu. Bagaimanapun kerana keadaan-keadaan yang terbatas, misalnya pada waktu itu tidak dalam tahun lewat 80-an ya, awal ya, radio dan juga televisyen memainkan peranan terutama di Malaysia. Waktu tahun 50-an, 60-an belum ada radio dan televisyen utama di Singapura main peranan untuk mengembangkan bahasa dan sastra. Tapi kalau di Malaysia ya, kita lihat, saya tak tahu zaman sekarang ni saya jarang pula menonton televisyen Malaysia mengenai dengan program bedah buku, apakah sama ada diteruskan atau tidak. Tapi saya ingat pada masa saya masih lagi belajar dan balik dari Tanjung Malim, di samping mengajar, saya selalu diminta oleh penerbit-penerbit radio pada masa itu seperti memperkatakan cerpen yang diantar untuk orang-orang atau penulis-penulis baik sama dari Singapura atau Malaysia, atau memperkatakan sesuatu buah buku atau memperkatakan tentang bahasa. Dan ketika itulah baru barangkali peranan penulis sangat dikenang dan sangat dihormati oleh orang-orang Melayu yang sering mengikuti perkembangan bahasa dan sastra baik sama ada dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk radio dan televisyen. Jadi penghormatannya kepada penulis, kepada sastra Melayu itu berbeza ya dengan keadaan sekarang. Ya. Ya. Jadi kemudian masuk detik kemerdekaan Tanah Melayu ya, daripada cengkaman penjajah. Setelah dijajah dari tahun 1511 apabila Melaka jatuh ke tangan Portugis, kemudian masuk Belanda, kemudian masuk Inggeris, sampailah tanggal 31 Ogos 1957 apabila Tunku Abdul Rahman berteriak merdeka sebanyak 7 kali. Ketika tu cikgu di mana? Di mana ketika itu? Waktu itu saya di Singapura. Waktu itu saya masih lagi bertunang dengan isteri saya almarhumah Saira Taris. Dia dengan kakaknya dijemput oleh temannya yang di Kuala Lumpur untuk sama-sama menghadiri peristiwa Tunku Abdul Rahman membangkitkan 7 kali merdeka itu. Saya hanya di Singapura dan kita dapat dapat lihat melalui televisyen dan radio. Dan walaupun kita tidak dapat ke sana dan mungkin orang-orang lain pun yang tak dapat ke sana, semangat yang dicetuskan dengan pekikan laungan merdeka itu menimbulkan suatu gentaran di dalam hati kita bahawa kita Singapura harus merdeka juga. Kita harus merdeka juga. Itulah yang sentiasa. Yang saya selalu apabila pagi hari kita berdiri ramai-ramai murid-murid, ini sebelum Singapura masuk kerajaan sendiri ya, dalam masa zaman British, bila Union Jack ni nak diganti dengan bendera lain, waktu itu sentiasa terfikir dalam pemikiran saya. Sebab Tanah Melayu ataupun negara-negara Melayu ni kan dah dijajah sejak 1511 apabila Melaka jatuh di tangan Portugis. Jadi tu masa yang lama, beratus tahun. Jadi keinginan untuk kemerdekaan kan itu, adakah itu sesuatu yang rasanya dapat direalisasikan atau sekadar impian? Masa semangat untuk merdeka tu, apakah ada tak rasa macam boleh tak kita berdiri sendiri? Boleh tak kita bebas daripada penjajah ni? Orang-orang yang tidak beku fikirannya, orang-orang yang terbuka fikirannya, terutama yang sering membaca berita, surat khabar atau radio tentang saya gambarkan bagaimana Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945, kemudian India dan Pakistan. Ini orang-orang yang mengikuti ini percaya bahawa satu masa Singapura akan bebas juga. Dan Tanah Melayu akan mengikuti dan Singapura akan di belakangnya. Jadi semangat itu timbul pada orang-orang yang pikirannya bebas, yang mengikuti perkembangan. Tetapi orang-orang tua seperti barangkali
bapa saya, mak saya yang tidak mengambil hirau langsung tentang apa bezanya kalau kita merdeka ataupun kita tak merdeka. Mereka tidak teringat langsung mengenai dengan kebebasan. Itu tidak timbul saya kira. Jadi ramai penulis yang mungkin pilih untuk menetap di Malaysia pada waktu itu, nama-nama besar seperti A. Samad Said, Usman Awang, Chris Mas, Arinawati dan sebagainya. Apakah nada suasananya ketika itu? Boleh cikgu ceritakan sedikit reaksi daripada kelompok penulis? Apabila timbulnya pengumuman bahawa Singapura terkeluar dari Malaysia, terkeluar atau dikeluarkan, tu kita mempunyai kesimpulan kita sendiri. Waktu itu saya sedang mesyuarat, Asas 50 sedang mesyuarat. Cuma saya lupa di mana lokasinya, sama ada rumah saya atau rumah Cikgu Arif atau di mana. Pengumuman itu terus bersambung. Singapura keluar dari Malaysia dan sebagainya dan sebagainya. Kita saja dengar. Dan saya ingat pada waktu itu saya menyarankan kepada Musyawarah Asas itu, marilah kita buat pengumuman secara resmi di surat khabar, perasaan kita, perasaan yang tidak enak bahawa Singapura yang sudah bersatu akhirnya keluar, dan ini ada hubungan dengan perkembangan bahasa dan sastra. Tetapi teman-teman saya yang senior, iaitu Allahyarham Cikgu Muhammad Arif dan Cikgu Masuri dan beberapa orang lain, tidak nampaknya bersetuju dengan pikiran saya. Jadi saya sendiri yang mempunyai pikiran yang macam itu, atau mungkin yang lain-lain yang tidak bersuara, saya pun tidak tahu. Jadi hal ini dalam keadaan-keadaan semacam ini yang menimbulkan rasa waktu itu, bagaimana keadaan Singapura selepas itu. Kemuncak daripada sebelum Singapura dikeluarkan, saya ingat bahawa kemasukan murid-murid Melayu ke darjah 1 aliran Melayu yang paling tinggi pada tahun itu, iaitu kira-kira 5,000 lebih lah, ada saya catatkan di mana-mana. Dan selepas itu teruslah sedikit demi sedikit sekolah Melayu hilang dan akhirnya hilang langsung. Ya, jadi bagaimana agaknya kalau cikgu boleh sifatkan semangat zaman atau zeitgeist pada tahun-tahun menjelang kemerdekaan dan tahun-tahun menjelang perpisahan. Semangat tu macam mana? Semangat zamannya. Ya, suatu kekesalan yang kita Singapura dikeluarkan adalah mengenai dengan bagaimana yang terfikir oleh saya bila sekolah Melayu tak ada, apabila hubungan kita waktu itu penulis-penulis Malaysia semua dah kembali ke Malaysia. Singapura asas tinggal beberapa orang yang senior, Cikgu Arif, Cikgu Masuri, beberapa orang lain lah, dan beberapa orang penulis. Agak berat kita untuk meneruskan, tapi dengan semangat yang kuat asas 50 terus digerakkan. Jadi semangat waktu itu adalah suatu semangat yang macam hilang suatu kepak, kalau saya dapat ibaratkan, kepak kanannya itu macam hilang. Tetapi kita terus mengatakan bahawa kalau keadaan-keadaan bagaimana Indonesia boleh lepas bebas dengan melawan penjajah, Malaysia tidak lawan penjajah dengan perundingan, tapi Indonesia melawan. Jadi kalau Indonesia boleh bebas dengan begitu, kalau India dan Pakistan boleh begitu, kenapa Singapura tak akan boleh bebas? Cuma keadaannya kita tak tahu. Tapi yakin bahawa satu waktu akan bebas juga. Ya, dan saya selalu tertanya-tanya sebab kalau bila selepas perpisahan bagaimana Universiti Malaya berhijrah dari Singapura ke Kuala Lumpur, Surat Khabar juga berhijrah, tapi kenapa Asas 50 tidak berhijrah sedangkan nama-nama besar berhijrah ke utara? Kenapa masih berpangkal di Singapura? Apa motivasi? Kerana asas ditubuhkan di Singapura, tak mungkin bahawa badan itu akan berpindah ke Malaysia, ke Tanah Melayu pada ketika itu. Walaupun penulis-penulis yang mendirikannya Usman Awang, Chris Mas dan beberapa orang lagi masih ada, tapi orang-orang di Singapura yang sama-sama menubuhkan, Masuri, Arif dan beberapa orang lagi masih ada di Singapura. Mengapa tidak kita teruskan perjuangan kita melalui asas di Singapura? Kerana di Singapura merupakan terubuhnya asas 50. Dan banyak pertubuhan-pertubuhan di Tanah Melayu seperti Negeri Sembilan, Kedah mengambil nama asas 9 lah, asas itu, asas ini.
Jadi saya kira Oh. tidak menjadi persoalan. Oh, jadi mereka pun ada angkatan sastrawan di Kedah, Ya, di negeri-negeri lain lah ya, di Semenanjung. ya. Ya, jadi saya nak bacakan sikit nukilan daripada sajak cikgu selepas kita rehat sebentar ini. InsyaAllah. Sajaknya, sajak daripada Jalan Permulaan yang Mhm. dikarang pada tahun 1975. Saya ambil bahagian akhir, bahagian ketiga. Kemudian lagu 4 menggema lagi. Kadangkala hilang satu. Aku tidak tahu apakah nanti tinggal 2. Akhirnya tinggal 1 demi memburu waktu. Aku bersatu dengan isteri dan anak-anak apabila kapal mahu berangkat lagi. Singapuraku, aku mengerti sekali. Di sini tempatku. Tapi aku tidak tahu bila aku akan menemui segala kehilanganku. Ni ditulis di Paya Lebar Airport 2 Julai 1975. Dan saja ini cikgu dah beberapa kali bacakan ya. Dan rangkap Ya. terakhir itu meninggalkan kesan yang mendalam. Adakah Ya. ini sentimen yang dibawa oleh masyarakat penulis pasca perpisahan? Bagi saya, sajak itu adalah timbul daripada apabila saya nak berangkat pergi mewakili Kesatuan Guru-Guru Melayu Singapura di satu persidangan guru-guru di Berlin waktu itu. Ya. Jadi saya gambarkan lagu 4 tu ialah bahasa. Announcement atau pemberitahuan apabila nak berangkat, selalu bahasa India akan tertinggal. Tidak disebutkan, yang disebut Inggeris, Melayu dan Cina. Jadi hilang satu, mungkin hilang 2 dan mungkin tinggal 1, iaitu bahasa Inggeris. Itu gambaran saya. Tapi itu yang lahir, yang kita boleh lihat. Yang tak boleh dilihat, sesuatu yang tersirat ada lebih dalam maksudnya yang saya ingin sampaikan. Dan ini ada hubungannya dengan cerpen saya yang saya namakan mula-mulanya Penghulu yang Hilang Segala-galanya. Kemudian apabila diterjemahkan dalam bahasa Inggeris ialah Penghulu. Dan dalam saja Jalan Permulaan itu adalah nama penghulu yang benar-benar nama penghulu tidak saya sebut, tetapi adalah berdasarkan seorang penghulu di Pulau Brani. Dan saya gambarkan penghulu di Pulau Brani dengan penghulu di pulau-pulau lain selatan, iaitu seperti Pulau Semulun, Pulau Sodong dan sebagainya. Mereka ada kuasa, mereka seolah-olah menjadi raja di situ. Tapi kalau di Pulau Brani, mereka hanya sebagai ketua-ketua daerah saja. Dan keadaan-keadaan itu boleh dibaca selapis, 2 lapis dan 3 lapis. Dan saya katakan tadi bahawa keadaan penghulu yang hilang segala-galanya ada hubungan rapat di antara puisi itu, Jalan Permulaan dengan penghulu yang hilang segala-galanya. Dan saya akhiri dengan saya sedar, yakni sebagai orang Melayu, kehilangan sesuatu. Tapi saya mengharapkan kehilangan itu akan dapat ditemukan kembali oleh bangsa anak cucu kita kemudian hari kelak. Dan saya ingat novel Penghulu yang Hilang Segala-galanya kan, watak utamanya Pak Suleh yang akhirnya tu dia agak misterius sebab tak tahu dia ke mana. Dan kalau saya kuliahkan novel itu ya untuk modul sastra Singapura contohnya, seringkali soalannya ialah apa yang terjadi kepada keluarga Pak Suleh tu sebab dia hilang daripada pulau tu. Saya dah kasih dia punya akhir cerita pula, tapi dia hilang. Apakah cikgu boleh menjawab atau cikgu tak nak jawab pun, apakah rasional di sebalik kehilangan, sebab dia tema kehilangan yang konsisten ni? Saya kalau orang membaca tak ada jalan keluar pun ceritanya tergantung, tak selesai. Orang tanya juga bagaimana Abbas di stesen bas, apakah dia akan menjenguk ibunya yang sedang sakit tenat atau tidak. Dan saya habiskan bahawa Abbas menunggu bas dan hujan turun. Jadi tak habis. Sama juga dengan ini, saya habiskan dalam bentuk yang agak lain. Saya selalu ingin berbuat sesuatu yang belum orang buat. Membuat sesuatu yang luar biasa, yang jarang orang buat. Dan saya nampakkan bahawa
dengan keadaan demikian, penulis tidak memerintahkan pembacanya atau memaksa pembacanya ikut sebagaimana pendapat pengarang. Jadi penulis adalah gambaran untuk menggambarkan satu situasi dan pembaca untuk membuat keputusan sendiri. Apakah A, B atau C atau lain sebagainya. Jadi itu pikiran yang saya cetuskan. Tetapi mungkin orang akan membuat pikiran-pikiran yang lain-lain lagi. Masya Allah. Itu terserah pada mereka. Ya, jadi pembaca memberi makna lah kepada karya tu dan hubungan pembaca, penulis dan karya tu terjalin lah antara tu kan, sebab ni karya, adakah cikgu sifatkan karya ni sebagai karya abstrak? Dia lebih kepada realisme magis ya? Barangkali kalau nak dibentukkan sebagai realisme magis itu tidak sangat cuma bahagian penghabisannya. Cuma saya gambarkan itu. Kalau anda dah baca buku Dunia Bukan Kita Punya, juga saya gambarkan penghabisannya bagaimana haji yang kuat dengan semangat rasa Islam dan bangsanya, dia pergi ke Indonesia, dikejar-kejar oleh polis tapi polis tak nampak dan dia dapat menyeberang dan tinggal di Indonesia itu. Dan bentuk-bentuk semacam ini saya ingin cetuskan dalam bentuk-bentuk yang saya katakan tadi, bahawa pembaca boleh membuat keputusannya sendiri, A atau B atau C. Jadi dia tidak terpaksa harus mengikut keputusan penulis. Itu bagi saya adalah bentuk-bentuk yang lapuk, bahawa penulis harus memberikan saranan. Kalau kita baca misalnya Abdul Rahim Kajai dalam cerpennya, penghabisannya cakap, wahai pembacaku yang budiman, ikutlah yang baik dan janganlah ikut yang jahat. Dan ini maksud bagi watak-watak ini, dan ini maksud bagi watak ini. Itu dalam zaman sebelum perang. Tapi dalam zaman selepas perang tidaklah sejelas macam itu. Tapi dengan lain perkataan, mereka masih lagi bahawa inilah yang aku inginkan. Jadi penulis memberikan saranan bahawa A bukan B, bukan C, bukan D. Ya, dan saya lihat juga nada penulisan cikgu juga berbeza pada tahun 1950-an tu, begitu garang ya, marah-marah, sajaknya tu begitu garang-garang dan juga ada unsur romantis, ada karya-karya yang bersifat romantis sajaknya. Dari sudut cerpen pula dia lebih kepada sosial, lebih kepada realisme sosial yang mana cikgu memperjuangkan masyarakat bawahan, ada peminta sedekah dan sebagainya, cerita-cerita watak-watak seperti itu ditimbulkan dan kemudian seakan nada tu berubah menjadi, mungkin ada sikit kecewa, ada sikit kesal, banyak tema-tema tentang kehilangan dan sekarang ni yang terbarulah novel yang kita sedang usahakan bersama ni, dia lebih kepada tentang masalah masyarakat lah, masa cikgu masih lagi begitu prihatin tentang masalah yang melanda masyarakat Melayu. Jadi cikgu sendiri ya, dari sebagai seorang penulis, dari sudut kepengarangan cikgu, suara cikgu tu di mana? Adakah cikgu dapat rasakan baru suara tu berubah-ubah, pendirian tu berubah-ubah, ataupun cikgu maksudnya menulis secara di bawah sedar saja tanpa memikirkan sangatlah perubahan yang besar yang saya lah lihat dari luar? Kalau saya dapat jelaskan bahawa saya sering dan menjadi klise bagi saya bahawa penulis sebenarnya matanya, telinganya adalah kepunyaan rakyat gembel, rakyat marhain, rakyat bawahan. Dan dia harus melihat apa yang terjadi kepada masyarakat bawahan ini. Dan itulah yang harus dituliskan, cernakan baik dalam puisi, cerpen, novel atau drama. Tetapi kalau dia hanya menulis dari bentuk khayalan yang sangat diada-adakan, itu bagi saya tidak nyata. Dan saya selalu mengatakan bahawa sama ada puisi, cerpen atau novel, dia bergerak kepada 3 faktor. Faktor yang pertama adalah faktor apa yang kita dapat, apa yang kita nak tuliskan, semacam tema begitu. Jadi faktor itu akan dikembangkan dengan faktor yang kedua, iaitu imajinasi. Kalau faktor yang pertama tidak ada imajinasi, saya selalu gambarkan bahawa faktor itu adalah cerita biasa. Saya gambarkan selalu bahawa kalau ada 2 orang sahabat, satu orang penulis, seorang wartawan. Kalau mereka sedang berjalanan sama-sama, tiba-tiba tersempak dengan suatu kemalangan. Seorang penunggang motosikal dilanggar sebuah teksi dan akhirnya confirm bahawa penunggang motosikal itu maut. Sedangkan driver teksi tidak apa-apa. Besok keluar di surat khabar
bahawa si Polan namanya begini-gini, umurnya sekian-sekian, telah meninggal kerana kemalangan dilanggar taksi. Itu cerita, itu fakta yang belum ada imajinasi. Jadi bagi saya itu bukan bukan tulisan fiction. Kalau dia fiction, dia harus imajinasi. Bagaimana yang saya bezakan kalau dia ada imajinasinya? Iaitu bagaimana selepas kemalangan itu, kalau dia seorang tua umurnya 60, dia pasti ada anak. Dan bagaimana ibu tunggal tadi untuk membesarkan anaknya, masalah-masalah yang akan dialami oleh si ibu tunggal tadi. Kalau dia seorang pemuda yang ada tunang, bagaimana rasa tunangnya apabila mendapati tunangnya mendapat kemalangan. Dan itu merupakan faktor yang ketiga, iaitu apa yang ingin disampaikan, maksud yang ingin disampaikan. Jadi sebuah cerpen, sebuah puisi, novel, drama harus ada 3 fakta, iaitu fakta tentang adanya, iaitu tema, yang kedua imajinasi, yang ketiga ialah apa itu maksud yang ingin disampaikan. Dalam masa 3 itu dibancuh menjadi satu, sama ada faktanya kemudian atau faktanya di tengah-tengah atau dahulu, itu adalah selera penulis masing-masing. Bagi saya bahawa dalam masa saya menulis tu kadang-kadang penghabisannya katalah C, tiba-tiba bila sampai habis C itu bertukar menjadi D, kadang menjadi Z. Jadi itu adalah keadaan-keadaan yang menimbulkan perubahan-perubahan berlaku dalam diri penulis itu. Sama dia sedar atau tidak sedar, keadaan itu lari daripada kenyataan, itu adalah bukan soal. Bagi saya itu adalah satu gaya, adalah style. Dan saya ingat buku The Old Man and the Sea karangan Hemingway. Dalam kenyataan penulisnya, bahagian akhirnya sampai 30 kali diubah. Apabila editornya beri kepada dia, diubah sampai 30 kali. Dan akhir sekali, dia kembali kepada yang awal. Dan saya ingat Samad Said mengatakan dia selalu kalau editor Dewan Bahasa hantar dia sampai 5 kali, jangan hantar lagi pada saya. Kalau hantar mesti ada perubahan lagi. Jadi dalam masa perubahan itu dilakukan oleh seorang penulis, sama ada dia sedar keadaan keliling atau tidak, itu saya kira keadaan yang menimbulkan penulis itu nak menerapkan bagaimana motif atau maksud yang disampaikan itu agak menimbulkan sesuatu yang berbagai-bagai, tidak terus jelas. Itulah saya kira tidak termasuk bagai apa yang anda katakan tadi. Jadi mungkin kalau saya boleh rumuskan, ialah tadi 3 faktor yang cikgu katakan tadi. Cerita itu berbeza daripada berita melalui 3 faktor, iaitu fakta, imajinasi dan juga maksud yang ingin disampaikan kepada penulis. Jadi cikgu, mungkin saya dah boleh ambil satu soalan daripada penonton. Sebenarnya tu ini cuma maklumat daripada saudara Jufri Supaat. Jika sesiapa yang nak tahu tentang keputusan Kongres berkenaan tulisan Jawi, boleh ke Wikipedia. Jadi silakan Farihan. Baik, soalan daripada Nur Hikmah. Salam cikgu. Saya ingin bertanya tentang pertama, kesan terhadap perkembangan bahasa yang cikgu sebutkan tadi selepas perpisahan Singapura dan Malaysia. Cikgu juga ada menyebutkan tentang idea-idea dari Indonesia yang memberikan harapan kepada kelompok penulis pada zaman itu. Dan kedua, bagaimanakah keadaan pertukaran dan penyebaran idea sebelum perpisahan atau kemerdekaan, dan apakah yang terjadi kepada jalinan ataupun rangkaian idea tersebut? Wah, panjang. Selepas perpisahan dan kemerdekaan negara-negara. Panjang kan soalannya, cikgu? Satu ialah selepas perpisahan kan, kesan perkembangan bahasa sebelum dan sesudah ya. Sebelum perpisahan Singapura keluar dari Malaysia atau dikeluarkan dari Malaysia, sebagaimana saya katakan tadi bahawa harapan saya sebagai individu penulis agak pasif. Bagaimana keadaan masa depan. Tetapi apabila berjalan sebulan, 2 bulan, saya merasa bahawa apa harusnya kita bersifat pasif. Kita harus bersifat aktif, melawan keadaan dengan kemampuan masing-masing. Dan itu selari dengan agama kita bahawa kita tidak harus menyerah kalah. Kita harus berjuang untuk sesuatu yang benar. Dan itulah pegangan saya. Dan barangkali penulis-penulis lain pun barangkali turut
berpegang dengan itu sehingga asas terus bergerak dan akhirnya kita dapat merekrut atau mengambil penulis-penulis baru walaupun penulis-penulis baru tidak semegah sebagaimana penulis-penulis Malaysia. Dan selepas perpisahan, kalau anda dan teman-teman lain yang bertanya tadi ingat bahawa Singapura, saya sendiri mencaturkan apabila pada satu ketika tahun 57 saya ada satu persidangan yang dipanggil oleh Ismail Hussein di Dewan Bahasa, wakil-wakil Singapura daripada 4 bahasa, Melayu, Cina, India dan Inggeris, daripada Filipin, daripada bukan saja 4 negara tadi Malaysia, Singapura, Brunei dan juga Indonesia. Ini luar daripada Southeast Asia. Dan dalam persidangan itu terdapat perdebatan bahasa apa yang akan menjadi bahasa resmi untuk persidangan itu. Tentulah Malaysia bahawa kita ingin bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan dan Inggeris boleh didulukan sebagai bahasa tambahan, kerana walaupun bahasa Inggeris tidak menjadi bahasa resmi, tapi orang Filipin tahu bahasa Inggeris, orang Thailand tahu bahasa Inggeris, orang Brunei tahu dan orang tahu. Jadi bahasa Melayu sebagai bahasa utama dan Inggeris. Tetapi akhirnya wakil-wakil dari Filipin dan lain sebagainya tidak mahu itu. Mereka hendakkan bahasa mereka juga. Jadi macam mana kalau kita bersidang dengan menggunakan bahasa-bahasa yang banyak sekali. Akhirnya pertemuan yang dimulakan oleh Ismail Hussein itu gagal. Dan bila kembali dalam perjalanan itu saya ingat mengapa tidak Singapura, saya sendiri menggagaskan satu pertemuan di antara penulis Singapura, Malaysia, Indonesia dan Brunei. Dan itu saya cetuskan dalam asas 50 dan akhirnya teman-teman asas itu setuju dan akhirnya pada bulan 12 kita adakan pertemuan Nusantara yang pertama di Maktab Rendah lupa saya namanya ya. Jadi akhirnya sampai sekarang lah ya, kita 2 tahun sekali kita harus adakan pertemuan itu berpindah-pindah tempat. Dan akhirnya apa yang saya ingin katakan bahawa selepas perpisahan bahawa hubungan kita dengan negara-negara berbahasa Melayu Indonesia itu terus bergerak. Dan patutnya tahun ini Singapura menjadi tuan rumah dan patutnya adakan bulan September dan keadaan begini berubah, tak akan berlaku sama ada dalam bentuk nanti bentuk yang macam kita adakan ini, iaitu bentuk ataupun kita tunggu sampai konvik ini habis, tak tahu, wallahu a'lam. Jadi tidak ada halangan bahawa walaupun keadaan-keadaan itu berlaku, bahawa kita sebagai manusia dapat mencari jalan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan keadaan dan sesuai dengan kemampuan kita. InsyaAllah. Ya, dan ini bawa kepada soalan yang kedua ya, tentang pertukaran idea dan penyebaran idea. Saya rasa ramai generasi muda dan juga generasi saya juga ya, kita tertanya-tanya sebab sekarang ni kita hidup dalam keadaan yang prasarananya mudah. Walaupun dalam keadaan COVID semua kena duduk di rumah, kita tetap dapat bertukar idea, dapat melangsungkan acara melalui digital secara dalam talian. Tapi zaman dahulu tu bagaimana cikgu? Bagaimana cikgu mendapat menyebarkan idea, menyebarkan maklumat dalam keadaan yang terbatas? Sebab saya bayangkan kalau nak berbual dengan boyfriend pun, dengan girlfriend pun kena tulis surat kan, kena utus surat cinta, dah tak ada SMS, tak ada internet. Bagaimana keadaan ketika itu? Ya, sesuatu berlaku itu menerusi kemampuan keadaan. Saya bertolak kepada pertemuan antara penulis ya. Walaupun keadaan kita misal Singapura di selatan, Perlis di utara, tetapi waktu itu sering diadakan pertemuan puisi, pertemuan cerpen, apa sebagainya. Jadi tiap-tiap negeri ya, boleh dikatakan tiap tahun ada aja pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh penulis-penulis Malaysia yang di bawah gabungan GAPENA ya. GAPENA satu badan induk, kemudian tiap-tiap negeri ada badan lain. Jadi badan-badan lain tu selalu ada, tiap tahun ada. Jadi pertemuan kita tu sentiasa berlaku. Dan di samping itu tentulah tidak semudah hari ini, tetapi kita masih lagi ada telefon waktu itu walaupun agak terbatas, dan kita juga ada boleh melalui surat menyurat, dan itu menjadi tali hubungan di antara kita dengan penulis. Dan dengan Indonesia walaupun jauh duduknya ya, saya ingat bahawa
saya dapat berkenalan dengan Habib Yassin, Mokhtar Lubis, Taufik Ismail, Hadiat dan sebagainya. Sama ada kita pergi ke sana atau mereka datang sini, kita undang mereka, mereka memberikan ceramah atau lain sebagainya. Jadi terbatas ya, memang terbatas, tidak seperti sekarang, tetapi bergerak dalam keadaan kemampuan waktu itu. Dan bercakap tentang Gapena ni, saya cungkil daripada Facebook Pak Hamzah Hamdani ya. Dia kata bahawa 23 Oktober iaitu hari ini, tapi tahun 1970 13 persatuan penulis dari seluruh Malaysia bergabung menubuhkan Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia atau Gapena. Jadi Gapena tarikh lahir dia hari inilah tapi tahun 1970. Ya, jadi perjalanan masa yang begitu lama, yang begitu jauh, dan kita lihat bagaimana corak perubahan di Malaysia kesusastraannya dan corak perubahannya di Singapura, pergerakannya tu berbeza lah ya, tapi semuanya ingin memperjuangkan bahasa dan memperjuangkan sastra Melayu, meningkatkan martabat sastra dan bahasa Melayu. InsyaAllah. Ya. Cikgu ni mungkin satu soalan yang sering diutarakan apabila ada perbincangan sedemikian. Mungkin satu soalan klise, tapi kami biasanya ingin tahu apakah harapan cikgu sebagai seorang sastrawan yang mapan, apakah harapan cikgu untuk landscape kesusastraan di Nusantara secara umum, baik di Singapura, di Malaysia, Indonesia dan sebagainya. Apakah yang cikgu ingin lihat perkembangan dari segi penulisan, dari segi pengarangan, dari segi penciptaan karya dan sebagainya? Mungkin cikgu dapat kongsi sedikit. Saya dapat gambarkan bahawa keadaan sekarang penulis di daerah masing-masing kurang aktif. Saya ambil contoh dari segi bagaimana suatu penerbitan yang diadakan di Kuala Lumpur, Dewan Bahasa selalu memainkan peranan. Mula-mula Kamala menerbitkan kumpulan puisi Nusantara. Kemudian lepas itu saya menerbitkan kumpulan cerpen Nusantara. Dan saya ada ide dan saya telah bercakap dengan Mana Sikana, mengapa tidak kita katakan bahawa novel-novel yang menarik di hati saya. Saya baca novel di Malaysia, ada 10 saya ambil. Kemudian saya ambil quotationnya, saya masukkan menjadi macam kumpulan cerpen. Jadi bagaimana keadaan macam itu. Dan itu telah ada cadangan itu barangkali 10 tahun yang lalu. Tapi masih lagi tinggal idea. Saya telah nyatakan kepada Mana, dia kata insyaAllah yang bagaimana. Jadi keadaan yang macam ini yang agak merenggangkan keadaan-keadaan ini. Mungkin kita juga boleh membuat suatu kumpulan-kumpulan yang semacam ini, sebab waktu kita buat dahulu cerpen Nusantara itu keadaan penulis yang pada masa itu sekarang ni banyak yang sudah tidak ada. Mengapa tidak penulis-penulis baru kita ketengahkan atau dalam bentuk yang lain-lain? Drama langsung tidak ada. Dan saya ingin meneruskan ini. Saya dengan Jamal Ismail sedang mengumpulkan semacam yang saya kumpulkan kumpulan puisi yang pertama, dan saya sedang nak mengumpulkan yang kedua. Yang kalau panjang umur, ada tenaga, ada waktu, ada juga wang, akan dimulakan dengan novel dan akhir sekali esei dan akhir sekali drama. Drama ini agak sulit untuk dikumpulkan. Jadi ini yang kurang menurut saya. Kalau ini dapat dilangsungkan, sebab bila ada kumpulan-kumpulan itu, kita timbul macam suatu kekeluargaan yang dekat. Indonesia tahu ini perkembangan tulis di Singapura dan Singapura tahu perkembangan di Malaysia dan seterusnya dan seterusnya. Ya, sebab kalau kita nak kaji sastra Malaysia, Indonesia, Brunei, Patani dan sebagainya, kita akan cari buku-buku seperti itu kan, buku-buku yang dapat merangkumi karya-karya para penulis dalam ruang yang lebih luas, dalam masa yang lebih panjang. Ya, jadi memang di Singapura itu agak terbataslah buku-buku seperti itu, dan kami menggalakkan, mengalu-alukan tenaga dan usaha cikgu lah, dan kalau cikgu perlu bantuan, kami sedia membantu. Betul Farihan? Betul, insyaAllah. InsyaAllah.
Okey cikgu, nampaknya sudah pun nak hampir pukul 10 malam, diam tak diam dah 1.5 jam ya kita berbual dan Ya. cikgu membawa kami merentas masa dari zaman 30-an, 40-an, 50-an dan sebagainya dan banyak yang kami pelajari dalam sesi ini. Apa agaknya yang ingin cikgu sampaikan, kata-kata terakhir untuk para penonton, ramai juga yang menonton dan saya dapat berikan beberapa soalan lah yang saya ajukan tadi. Mungkin cikgu ada kata-kata nasihat ke atau apa-apa kata-kata yang dapat memberi semangat lah kepada para penonton kita. Saya rasa ramai pelajar dan juga pekaji sastra yang menonton. Ya, terima kasih. Kalau pelajar atau siapa pun juga ingin mengetahui perkembangan apa yang menyebabkan saya menulis itu, saya mulai dengan Matahari Kota. Matahari Kota itu adalah cerita-cerita gambaran yang saya dapati dalam zaman itu, zaman penjajah. Bagaimana keadaan sikap penjajah, bagaimana keadaan misalnya seorang polis, seorang guru dan sebagainya. Itu ada dalam Matahari Kota. Kemudian kumpulan saya yang kedua ialah Gerak dan Dialog. Cerpen-cerpen ini menggambarkan keadaan-keadaan dalam masa bagaimana yang sudah berubah. Waktu itu pertelagahan telah berlaku di antara satu pertubuhan yang waktu itu ada cabangnya seperti di Malaysia iaitu UMNO, ada cawangan Singapura menuntut kemerdekaan dan kita bertentangan dengan Inggris. Kemudian PAP atau People Action Party, dia sendiri pula ada pertentangan dalam golongan mereka sendiri yang ada komunis. Jadi perkembangan itu ada dapat kita lihat 1-2 cerpen mengenai dengan apa itu Gerak dan Dialog. Kemudian saya bergerak kepada cerpen yang lain adalah gambaran-gambaran keadaan. Cuma kecuali perempuan kerudung hitam jelas menggambarkan pengalaman saya pada masa melakukan umrah dengan Allah saya. Dan kalau kita lihat buku cerpen yang tentang gambaran waktu Jepun, iaitu dari perang datang sampai kemerdekaan masuk Melayu. Ini gambaran mengenai dengan keadaan Singapura di dalam zaman Jepun ada di sini. Dan dalam satu cerpen kumpulan yang lain yang sini pengalaman saya mengenai dengan keadaan-keadaan di masjid. Jadi gambaran-gambaran ini. Apa yang ingin saya perkatakan adalah bahawa gambaran-gambaran yang kita tulis dalam bentuk fiction yang tadi ada 3 dia punya format-formatnya, fakta-faktanya, tetapi bertolak dalam keadaan sebagai seorang penulis yang menggunakan mata dan telinganya sebagai mata telinga untuk orang-orang rakyat gembel. Dan ini selalu saya katakan bahawa seorang penulis harus melihat keadaan-keadaan yang sulit. Saya sedang mengumpulkan sama ada dapat siap atau tidak tentang bagaimana keadaan orang Melayu sekarang yang kita baca boleh katakan dalam masa COVID-19 ni macam-macam tentang kelemahan, masalah orang Melayu yang misalnya sedang saya tuliskan tentang dari pengalaman yang betul menjadi satu fiction. Seorang murid saya, murid Tun Sri Lanang, tiba-tiba saya tak kenal tapi dia mengenalkan dirinya bahawa dia adalah murid saya. Dan waktu dia jumpa saya di satu tempat, dia mengatakan bahawa dia sudah diberhentikan kerja kerana dia mengidap penyakit dialisis buat pinggang. Dan yang paling menyedihkan saya kerana dia ada 2 orang anak dan ada rumah, tetapi apabila dia dapat kira-kira dalam 40-50 ribu, dia terpaksa menyekolahkan anak dia dan sampai universiti. Dan akhirnya apabila dia sudah tidak bekerja, isteri dia tolak, isteri dia melepaskan dia. Jadi dia sekarang tinggal, sama dia masih hidup tidak lama saya tak jumpa, dia tinggal di rumah kakaknya dan dia tinggal di rumah jambu. Bila rumah jambu, you nak pergi dialisis, you kena bayar kerana alamat tu. Sedangkan dia sudah tidak bekerja, dia hanya tumpang tidur saja di rumah kakaknya. Dan ini sangat menyedihkan saya dan tentulah saya akan bancuh dengan imajinasi dan faktanya. Dan keadaan-keadaan macam ini artinya mata kita, telinga kita gunakan untuk melihat orang-orang yang macam ini. Kemudian kita lihat bagaimana saya terbaca surat khabar seorang anak yang cacat, dia hanya ada seorang ibu dan ibu itu tidak ada suami. Dia yang membesarkan, membersihkan dan dia terpaksa pergi kerja sehingga dia kata kalaulah aku mati dulu bagaimana keadaan anak yang cacat ini. Dan itu
Yang saya katakan kita harus gunakan, kita melihat. Tak semestinya kita ambil bulat-bulat. Kalau kita ambil bulat-bulat itu satu kenyataan, tidak ada imajinasi. Kita imajinasikan bagaimana keadaannya. Dan keadaan-keadaan macam inilah yang saya sedang tulis satu kumpulan yang saya namakan hampir habis, dari matahari kota sampai coret-coret di tembok. Kumpulan akhir experience saya yang belum saya bersihkan, coret-coret di tembok. Saya gambarkan tiap-tiap cerpen itu, saya ambil 2-3. Apa sebab saya tulis ini? Apa sebab saya tulis ini? Dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kalau orang melihat tanpa melihat sejarah, mungkin dia boleh translate. Dan seiring dengan itu, saya sedang juga membuat memoir saya. Jadi seiring keadaan ini sedang menimbulkan gambaran-gambaran dari latar belakang zaman kecil sehingga zaman dewasa sehingga zaman sekarang yang akan menimbulkan dalam bentuk fiction. Sehingga memoir saya beri nama Di Antara Kenyataan dan Imajinasi. Begitulah kurang. Jadi coret-coret di tembok tu lebih kepada proses penulisan ya, dan kemudian di antara kenyataan dan imajinasi ialah memoir tapi disulam-selikan dengan fiction. Jadi bukan 100%. Fiction tu saya akan potong sikit-sikit puisi saya. Misalnya dalam masa saya pernah menjadi inspektor bahasa ya, dan saya terpaksa memeriksa guru-guru walaupun kawan saya. Dan pada satu ketika maklum cakap seorang guru yang agak tidak begitu rajin, jadi tidak periksa buku rangkaian karangan murid-muridnya sampai satu penggal. Satu penggal artinya berapa minggu, banyak karangannya tak bisa. Dan saya ikuti, saya berikan satu potongan puisi yang mengenai bagaimana tugas seorang guru. Gitulah kira-kira. Menarik ya. Baik, cikgu, ada satu komen terakhir mungkin dari penonton ya. Siti Syazwani Hassan, terima kasih atas perkongsian ilmu cikgu. Semoga dimurahkan rezeki, diberkati usia, dianugerahkan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Alhamdulillah, syukur, amin, amin. Kita pun sudah sampai ke penghujung audio siar Nyala episod ke-6 bersama Suratman Markasan ya. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Cikgu Suratman kerana meluangkan masa bersama kami dan juga para penonton yang setia bersama kami hingga ke akhir rancangan ini. Dan sebaliknya, saya ucapkan terima kasih kepada Unggun Kreatif yang menganjurkan atau menjalankan inisiatif yang berbagai-bagai ini. Mudah-mudahan anda berdua terus maju, terus aktif untuk menggerakkan tulisan fiction baik apapun bentuknya, insya-Allah. Mudah-mudahan. InsyaAllah, terima kasih. Dan buku Cikgu Suratman ya, Mengasah Kalam Jilid 1 terbitan Unggun Kreatif boleh didapatkan di laman web kami unggunkreatif.com. Jilid kedua akan diterbitkan pada akhir tahun ini dan insyaAllah novel terbaru Cikgu yang dirahsiakan dulu judulnya akan diterbitkan pada tahun hadapan. InsyaAllah Q1 lah, maksudnya lewat-lewat pun March tahun depan insyaAllah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih cikgu. Dengan itu salam hormat, salam sejahtera dan semaraklah sastra Melayu di persada dunia. Assalamualaikum. Ya, sebelum akhir saya menuntut maaf kalau ada beberapa kesilapan atau mungkin ada yang boleh tersinggung, tidak dengan tujuan maksud untuk menyinggung, bahkan hanya untuk cerita sahaja. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Desusan cita goresan tinta, penyuluh kata semara lasas kerana Melayu di persada dunia. Terbitan Unggun Kreatif.